Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah dapat bersua pada kali ini untuk kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan kepada kitab yang disusun, iaitu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat kepada hadis yang kedua, iaitu yang menjelaskan tentang bagaimana dunia Islam, umat Islam menjadi sasaran kepada permusnahan. Negara Islam, umat Islam menjadi sasaran musuh, dimusnahkan. Itulah yang kita lihat berlaku pada hari ini. Kita boleh melihat apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Arakan kepada umat Islam Rohingya, apa yang berlaku di Marawi, di Kepulauan Mindanao, Filipina, dan banyak lagi lah tempat-tempat yang lain yang mana nasib umat Islam, negara mereka hancur, di kalangan mereka ada yang dibunuh, ramai menjadi pelarian, lagi menjadi pelarian ke seluruh dunia. Bahkan negara kita pun terlibat menerima sebahagian daripada pelarian, sama ada daripada Timur Tengah ataupun daripada Arakan sana, yang datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa, dan kini seolah timbul konflik, dan ialah ketidakpuasan hati daripada apa yang berlaku. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi sebutkan ini bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk kita membiarkan ia berlaku, tetapi menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk kita menanganinya. Kita umat Islam, negara umat Islam, mestilah bersatu, berpegang dengan agama ini dan cari resolusi sebagaimana yang ditunjukkan oleh agama melalui Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita melihat kepada hadis yang berkaitan. Saya bacakan. An Ummil Mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailu lil arab min syarrin qad iqtaraba futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha wa halaqa bi usbu'aihi al ibham wallati taliha fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al khabath muttafaqun alaih. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kita lihat kepada pengertian maksud hadis ini. Daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, iaitu Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kata Zainab binti Jahsh, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut, sambil berkata, La ilaha illallah wailul lil Arab. Celaka, binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan ataupun malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari sebelahnya. Mana Nabi menemukan dalam bentuk macam bulatan lah. Nabi menemukan hujung ibu jari dengan jari di sebelahnya, iaitu jari
telunjuk. Ya. Jadi Nabi kata pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kemudian baginda mengisyaratkan dengan bundaran. Ya. Saya, yakni Zainab binti Jahsyin bertanya, ya, Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat ramai orang yang soleh?" Lalu Nabi bersabda, "Ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Ya, idza kathural khabath, bila kejahatan, maksiat terlalu banyak, maka ianya akan berlaku. Yakni Ya'juj wa Ma'juj akan keluar. Yang menunjukkan kepada kita berlakunya tanda besar, ya, kiamat. Peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Ini tanda-tanda besar ni. Jadi kalau kita melihat, ya, hadis ni menerangkan kepada kita iaitu bila di satu tempat, di satu kawasan, daerah ke negeri ke, telah berlaku banyak kejahatan, banyak maksiat, ya, banyak kemungkaran, kefasikan yang dilakukan oleh manusia, maka kebinasaan, ya, akan menimpa semua yang berada di tempat tu, akan binasa. Jadi yang binasanya bukan hanya orang jahat je, ya, orang yang melakukan maksiat, bahkan akan menimpa kepada orang yang soleh, orang-orang yang baik juga. Sebab itulah Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan takutlah kamu kepada fitnah, bala bencana yang bukan hanya terkena kepada orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Mana bila turun bala, ya, Allah hantar bala, maka akan terkena kepada semua. Tidak hanya kepada orang yang melakukan kezaliman sahaja. Ya, walaupun yang baik, yang soleh tidak melakukan kemungkaran, tapi mereka juga akan turut binasa. Ya. Yalah, walaupun akhirat nanti masing-masing yang soleh, yang fasik, ia akan terima balasan masing-masing. Itu sudah pasti. Tetapi ia memberi kesan juga ketika hidup di dunia ni. Ya, balasan tu masing-masing lah. Ia berdasarkan amalan masing-masing ketika hidup ni. Allah Ta'ala akan beri balasan, ganjaran setelah berlakunya perhitungan, hisab. Maka sebab itulah, ya, segala kemungkaran, kefasikan, maksiat mesti dibasmi, mesti dihalang. Ataupun maksiat mesti dimusnahkan. Ya, kita menghapuskan segala bentuk maksiat. Kita menghalang maksiat yang berlaku supaya tidak berlakunya malapetaka yang akan menimpa semua orang. Bukan hanya kena pada orang yang melakukan maksiat semata-mata, tetapi akan menimpa penduduk satu tempat, ya, yang berlakunya maksiat tersebut. Ya, dalam hadis ni, walaupun Nabi SAW sebut wailul lil Arab, kecelakaan, kebinasaan bagi orang Arab ni, tetapi ia tidak hanya khusus kepada orang Arab saja, bahkan meliputi seluruh manusia, tak kira apa bangsa sekalipun. Sama ada kita Melayu, ya, Inggeris, India, China dan sebagainya, ia meliputi semuanya. Ya, sebab tujuan daripada Nabi sebut dalam hadis ni bangsa Arab, ya, kerana ialah waktu itu Nabi SAW berada dengan sahabat-sahabatnya, majoriti yang berbangsa Arab ni. Tujuannya untuk menarik perhatian. Dan mana sepatutnya mereka, orang Arab ni, lebih lagi lah ikut, terima, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Sebab mereka dari bangsa yang lain. Ya. Mana yang bukan Arab pada waktu Nabi SAW, tak ramai. Ada sahabat-sahabat yang bukan Arab pun. Ya, tapi mana nak menarik perhatian supaya mendengar, ya, apa yang Nabi sampaikan.
Tapi maknanya hadis ni walaupun sebut wailul lil Arab, tetapi tidak khusus untuk Arab, tapi umum kepada seluruh bangsa, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka bukan bahasa rasminya bahasa Arab, macam kita bahasa Melayu. Kemudian kalau kita tengok bagaimana Nabi SAW menyebut tentang Ya'juj Ma'juj ini, yang disebut Ya'juj dan Ma'juj ini adalah daripada dua bangsa. Mereka ini adalah daripada keturunan Nabi Adam AS, manusia juga, yang dulunya melakukan kefasadan, kerosakan di atas muka bumi ini. Lalu mereka ni dikurung oleh Raja Zulkarnain, dan pengikut-pengikutnya dengan dibuat benteng besi, besi campur dengan tembaga. Dengan sebab itu mereka tidak mampu untuk keluar dan melakukan kerosakan di bumi ini. Tetapi bila hampirnya kiamat, ataupun sebelum berlakunya kiamat, mereka akan keluar. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maknanya dah ketika zaman Nabi SAW itu telah sebesar ini, berlubangnya dalam bentuk bundaran ni, benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ni. Jadi maka nantinya bila hampir berlakunya kiamat, mereka akan keluar daripada kediaman mereka, mereka akan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Dan bila berlaku keluarnya khuruj atau keluarnya Ya'juj wa Ma'juj ni, maka berartinya kiamat sudah begitu hampir. Dan kita berdoa supaya kita tidak sempat dengan waktu ini, kerana suasana yang begitu gawat. Walaupun begitu, kita kena berhati-hati, sebab walaupun Ya'juj Ma'juj belum keluar, tetapi kalau kita lihat bagaimana kerosakan yang berlaku, kefasadan, maksiat yang berlaku di sekeliling kita, yang sepatutnya kita halang, yang menjadi tanggungjawab kita daripada ianya berlaku. Berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang lain untuk kita bincang lebih sedikit berdasarkan apa yang dinyatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Sekadar itu untuk pagi ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.